Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha pihak penganjur, Biro Penerangan UMNO Malaysia, yang dikasihi pemangku Ketua UMNO Bahagian Ceras, Ketua-ketua sayap, para juri, ahli-ahli UMNO yang saya kasihi sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan ucapan pidato saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wan Saiful Hafiz bin Amran, nama diberi UMNO Bahagian Ceras saya wakili. Dari kilang pemuda saya berdiri, sedia berkhidmat, tiada gentar, tidak pernah akan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keris bersilang berhulu tanduk, sarung ukiran Pulau Jawa. Semakin berbudi, semakin menunduk, keringat UMNO rakyat sentosa. Lembing patung bermata tirus, menepis serangan tentera Belanda. Enggan mengeluh, mentakbir urus, demi rakyat dan perjuangan bangsa. Inilah UMNO sejak zaman berzaman, dari dulu hingga ke hari ini. Tidak sedikit pun pernah kusamnya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Mengesot dari zaman penjajah, berwadahkan rakyat, hingga berdiri memacukan kejayaan kepada negara dan rakyat. Sebelum saya lanjutkan, adalah molek untuk kita mengimbas kembali bagaimana kewujudan UMNO itu berlaku. Lahirnya UMNO ini adalah terhasil dari pencantuman pertubuhan-pertubuhan Melayu yang mempunyai berbagai aliran falsafah dan pendapat. Pada waktu itu, mereka semua bersetuju mengambil tindakan bersama untuk survival bangsa Melayu di tanah air mereka sendiri. Pada awalnya, UMNO bersama anak-anak mudanya tegas dan lantang berjuang untuk menentang Malayan Union yang dibawakan oleh British. Kerana apa? Kerana memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya orang-orang Melayu. Tarikh Keramat 11 Mei 1946, UMNO telah diwujudkan, dan Datuk On Jaafar sebagai pemimpin UMNO yang pertama memimpin Parti Keramat ini. Beliau telah berjuang bagi mengelakkan orang-orang Melayu tenggelam dan tertinggal berbanding golongan-golongan lain yang lebih maju dalam politik dan ekonomi. UMNO kekal fokus dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, khususnya orang Melayu yang merupakan penduduk asal tanah ini. Pelbagai usaha dibentuk untuk memastikan rakyat kekal harmoni di bawah kepimpinannya. Untuk memastikan negara kita yang berbilang bangsa ini kekal aman dan sentosa, persepakatan antara UMNO,
MCA, MIC telah diwujudkan untuk menyatukan rakyat yang berbilang bangsa. Pada tahun 1974, atas semangat kerjasama inilah maka wujudlah Barisan Nasional yang diterajui oleh UMNO yang kekal kukuh pada masa itu dengan objektif memperjuangkan kepentingan rakyat. Sejarah ini boleh dibaca melalui buku-buku sejarah dan juga boleh dirujuk melalui UMNO online. UMNO terus berjuang dari pelbagai sudut selepas kemerdekaan. Penubuhan dasar ekonomi baru oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1971 hingga 1990 yang digambarkan mempunyai strategi serampang dua mata, iaitu yang pertama, membasmi kemiskinan, menambah pendapatan, menambahkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Yang keduanya, mempercepatkan proses penyusunan ekonomi, mengimbangi ekonomi, malah menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Kewujudan DEB ini adalah kerana hasil bancian yang dibuat pada tahun 1970-an. Yang mendapati 49.3% dari jumlah keseluruhan rakyat berada di bawah paras garis kemiskinan. Ini menambahkan lagi semangat untuk UMNO terus berjuang untuk rakyat pada masa itu. Dari hasil kajian pensyarah Jabatan Sejarah Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris, pelbagai inisiatif diperjuangkan UMNO. Institusi pendidikan untuk anak-anak Melayu dan Bumiputera direncanakan. ITM diwujudkan untuk melatih secara teknikal anak-anak muda dan Bumiputera bagi membantu mereka supaya lebih berdaya saing di pasaran. Agensi kredit juga diwujudkan seperti MARA, seperti UDA, MIDF, Bank Pembangunan Malaysia Berhad bagi membantu usahawan Bumiputera memulakan usaha untuk mempertingkatkan equity Bumiputera di dalam ekonomi negara Malaysia. Walaupun pada tahun 1991 ianya ditukarkan nama kepada Dasar Pembangunan Nasional oleh Tun Dr. Mahathir, yang mana fungsi dan fokusnya masih hampir serupa dengan DEB. Cuma fungsi tambahan telah diperluaskan lagi dan kini fokusnya adalah di dalam bidang teknologi. Kepesatan dan pertumbuhan ekonomi pada saat itu tampak mengkagumkan sehingga negara kita dicemburui oleh negara-negara membangun yang lain. Dasar ini diberikan pembaharuan baru dengan penekanan kemajuan sosioekonomi engineering yang memerlukan masa yang panjang dan lebih komprehensif. Dasar Pembangunan Nasional inilah bermula satu lagi jajaran baru dalam membangunkan negara, khususnya ekonomi kepada sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Dokumen Dasar Pembangunan Nasional ini bolehlah dirujuk di laman web Jabatan Perdana Menteri. Perjuangan untuk rakyat ini diteruskan oleh kepimpinan UMNO yang baru, termasuklah Tun Abdullah bin Ahmad Badawi, yang menerapkan Islam Hadari. Ini satu tafsiran Islam bahawa teknologi dan ekonomi secocok dengan ajaran Islam. Tun Abdullah dan pentadbirannya juga fokus dalam
bidang pertanian untuk membantu rakyat luar bandar bagi menaik taraf kehidupan mereka. Perjuangan UMNO dalam membangunkan rakyat dalam setiap sudut wajar dipuji. Penekanan aspek modal insan yang menitik beratkan ilmu dan pelajaran untuk rakyat, membekalkan kepakaran kepada anak-anak muda. Yang dibawa oleh UMNO ini pada masa itu telah banyak merubah masa depan anak-anak muda di luar bandar sehinggalah ke hari ini. Banyak teknologi-teknologi penanaman diperkenalkan. Hasil yang dulunya sedikit kini dipertingkatkan. Bantuan-bantuan untuk pekebun kecil juga kini semakin meluas. Subsidi diberikan bagi memastikan rakyat kekal mampu berdiri, tidak kira di bandar maupun di desa. Perjuangan UMNO tidak pernah terhenti, malah terus diteruskan oleh Perdana Menteri yang seterusnya, Datuk Seri Najib Tun Razak. Fokus yang kini telah berubah dari teknologi kepada pertanian, dan pada masa itu telah ditukar kepada perkhidmatan dan kewangan, adalah satu cara untuk memberi peluang kepada lebih 56% pekerja yang berada di bawah sektor berkenaan untuk meraih pendapatan yang tinggi melalui tarikan pelabur asing. Ianya merupakan kesinambungan kepada usaha kedua-dua pemimpin sebelumnya demi menuju ke arah negara maju. Di bawah program Satu Malaysia, impak yang dapat dilihat lebih kepada membantu rakyat dalam mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik berpatutan bagi rakyat B40. Ianya juga memacu pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup rakyat secara dasarnya. Sumber dari bernama 15 Disember 2009 menyatakan fokus keseluruhan melibatkan kerjasama semua rakyat tanpa mengira kepelbagaian etnik dan kaum dan juga sub-etnik. Maka Klinik Satu Malaysia, Kedai Runcit Satu Malaysia dan pelbagai lagi sektor perkhidmatan telah diwujudkan bagi mempertingkatkan perkhidmatan yang murah dan berkualiti. Perkara ini dipuji oleh pelbagai pihak dari dalam dan luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah UMNO yang begitu fokus dalam membuat pembaharuan demi membaharui, demi memberikan nafas dalam perjuangan untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan UMNO telah banyak menumpu dari pelbagai aspek, dari pelbagai sudut, malah sentiasa diberi baik pulih mengikut pengedaran masa. Setiap pelan dan tindakan yang dibuat dirujuk semula memang jelas kesan dan impaknya, sehingga apabila UMNO tidak lagi memerintah, kita dapat rasakan impak dan kesan yang baik dalam perjuangan UMNO itu. UMNO dirindui, perjuangan UMNO juga dirindui, dan segala program UMNO juga masih melekat di bibir rakyat hingga ke hari ini. Maka tidak salahlah kita katakan perjuangan UMNO ini adalah untuk rakyat. Tanjak sebang selat berbudi, sampin bersimpul bunga Tanjung. Berjuang tanpa keris berdiri. Inilah UMNO, rakyat tetap dijunjung. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.